Oleh sebab itu, ketika dihebohkan dengan pemahaman yang keliru tentang sufi atau tasawuf itu, mereka yang menimbulkan kekeliruan itu berdasarkan dengan kejahilan mereka sendiri untuk tujuan-tujuan tertentu. Apa yang mereka lakukan dengan cara pemahaman yang salah itu kadang-kadang dapat mempengaruhi kepada sebahagian daripada kaum muslimin. وقال في التعريف الثاني هو الارتقاء بعلم اليقين إلى عين اليقين وحقه. Definisi yang kedua pada tasawuf adalah meninggikan atau meluaskan ilmu keyakinan dan juga sampai kepada peringkat ainul yaqin dan memahami hakikatnya. وعلم اليقين للذين رسخت أقدامهم وصدقت وجهاتهم من المؤمنين. Arti daripada ilmu al-yaqin adalah orang yang kuat hatinya dan juga kuat keyakinannya, kuat pegangannya dalam kebaikan. وهذا مقدمة التصوف. Ini merupakan mukaddimah pada tasawuf. فالارتقاء بذلك العلم إلى عين اليقين وهو شهود القلب للحقائق كأنه يراها بعينه. Bila seorang itu naik kepada peringkat daripada ilmu yaqin kepada ainul yaqin, yaitu melihat sesuatu yang gaib menjadi nyata. فعين اليقين لخواص المؤمنين من الأولياء والمقربين. Kedudukan ainul yaqin itu adalah khusus kepada orang-orang yang mulia dan tinggi darjahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. ثم أن المرتقي إلى عين اليقين إذا تمكن ورسخ وصل به حاله إلى حق اليقين، وحق اليقين مرتبة النبيين وخواص ورثتهم من الصديقين. Bila seseorang itu mantap dalam ainul yakinnya, maka dia akan lebih tinggi kedudukannya sampai kepada peringkat haqqul yakin, yang mana kedudukan haqqul yakin ini adalah diberikan kepada para anbiya dan juga kepada orang-orang yang mantap keimanan dan keyakinannya daripada golongan para siddiqin dan aulia. والمثل لهذه المراتب من عين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين أن يخبرني أحد مثلا وأنا خارج هذا المكان أن هناك كاس فيه ماء موجود على طاولة أمام الكرسي. Perumpamaan akan ilmu yakin dan ainul yakin serta haqqul yakin, perumpamaannya adalah kalau ada seseorang memberitahu kepada saya di luar sana, memberitahukan bahwasanya di tempat ini ada gelas, yang gelas itu diisi air. فإن كان الذي أخبرني لا أثق به أو جرب عليه الكذب لا يحصل لي علم يقين بذلك. Kalau yang memberi khabar kepada saya tentang hal itu adalah orang yang saya tak percaya kepada dia, maka saya tidak meyakini apa yang dikata, dengan begitu tidak berlaku ilmu yakin. لكن يحصل شك ووهم. Yang berlaku adalah ragu-ragu. أما إذا أخبرني ثقة معروف بالصدق فإنني أبتدئ في أول مراتب علم اليقين. Akan tetapi kalau yang memberitahu kepada saya itu adalah orang yang terpercaya dan orang yang jujur dan saya mempercayainya, maka di sini saya telah mendapatkan ilmu yaqin. فإذا أخبرني ثاني من الثقات وثالث ورابع ازداد فصرت في رتبة عالية من علم اليقين. Jika yang memberitahu saya khabar itu orang yang kedua, yang ketiga yang dipercaya, maka dengan begitu semakin kuat keyakinan saya dalam pengetahuan khabar tersebut. فإذا سمعت من يدق على ذلك الكاس مشيرا إلى وجوده تقوت مرتبتي في علم اليقين بوجود الكاس. Bila ada orang yang memberitahukan kepada saya tentang berita tadi dengan memukul gelas itu dan dengan sehingga keluar suara pada pukulan terhadap gelas dan saya mendengarnya, maka dengan begitu semakin mantap lagi keyakinan saya dalam ilmu yaqin. فهذه مراتب ودرجات في علم اليقين.
Ini yang saya sebutkan tadi adalah kedudukan dan perbezaan yang berbeza-beza hanya dalam ilmu yaqin. كذلك جميع ما أمرنا بالإيمان به من الحق تعالى وملائكته وكتبه ورسله وصفات الحق واليوم الآخر والقدر خير وشره والجنة والنار إلى غير ذلك الخواص من المؤمنين فيه على مراتب في علم اليقين. Demikian juga apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita semua daripada tentang Islam, tentang iman kepada hari akhirat, tentang iman kepada Allah, kepada Rasulnya dalam yang rukun iman itu, semua itu adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Keyakinan orang-orang beriman tentang apa yang disampaikan Allah dalam berita ini berbeza-beza satu dengan yang lain dalam ilmu keyakinannya. لكني إذا أشرفت براسي إلى المحل وشاهدت بعيني الكاس والماء فيه انتقلت من علم اليقين إلى عين اليقين. Saya tadi yang mendengar kalau di dalam tempat ini ada cawan berisi air, kalau saya masuk ke tempat ini dan saya melihat memang ada cawan berisi air, maka dalam hal ini berubahlah pengetahuan saya daripada ilmu yaqin kepada ainul yaqin, yakni saya menyaksikan. وكلما قربت منه ارتفعت درجتي في عين اليقين. Maka semakin saya mendekati kepada cawan itu, semakin dekat dan semakin jelas, maka semakin bertambah keyakinan saya dalam ainul yaqin. فإذا لمسته بيدي وحملته فقد بلغت الدرجة العليا في عين اليقين. Kalau saya sentuh cawan itu dan saya mengangkatnya dan saya melihatnya, maka semakin sempurna, semakin lengkap, semakin tinggi saya dalam kedudukan ainul yaqin. وهذه رتبة أكثر الأولياء في هذه الأمة. Dan kedudukan ini adalah menjadi kedudukan banyak sekali daripada golongan para aulia daripada umat ini. لكن خواصهم يرتقون إلى حق اليقين. Akan tetapi golongan yang khusus daripada mereka para aulia akan tinggi pengetahuannya sampai kepada haqqul yaqin. فإذا تناولته وأدخلته فمي وذقت هذا الماء تحولت من عين اليقين إلى حق اليقين. Bila saya yang sudah memegang kepada cawan itu dan melihatnya, saya dekatkan cawan itu ke mulut saya dan saya meminumnya, lalu saya merasai apa yang saya minum, maka dalam hal ini meninggi kedudukan itu daripada ainul yaqin kepada haqqul yaqin. ولذلك أشار سيدنا الإمام الحداد بقوله فالزم كتاب الله فالزم كتاب الله واتبع سنة واقتد هداك الله بالأسلاف أهل اليقين. Oleh sebab itu disebutkan oleh Imam Abdullah bin Ali al-Haddad dalam bait-bait syairnya, lazimkanlah dirimu kepada kitab Allah yaitu Al-Quran dan ikutilah sunnah Nabi dan juga ikutilah para salaf yaitu mereka golongan ahlul yaqin. أهل اليقين لعينه ولحقه وصلوا وثم جواهر الأصداف. Yaitu mereka yang sampai kepada peringkat ainul yaqin dan juga haqqul yaqin, yang mana mereka sampai kepada hakikat sesuatu makrifah hubungannya dengan Allah. راح اليقين أعز مشروب لنا. Rasa daripada keyakinan itu adalah yang paling manis minuman bagi kami. فاشرب وطب واسكر بخير سلافي. Maka minumlah kamu dan mabuklah kamu dengan minuman itu yang kamu tidak dapat membayangkan. اللهم اسقنا كؤوس اليقين. Semoga Allah memberikan minuman kepada kita daripada keyakinan. وقونا في علم اليقين. Dan juga kata-kata kami dalam ilmu keyakinan. وارفعنا مراتب عين اليقين. Angkatlah pengetahuan kami semua kepada ainul yaqin. وتكرم وتفضل بإلحاقنا بأهل حق اليقين. Dan tambahkanlah sifat pemurahmu kepada kami semua untuk kami sampai kepada peringkat haqqul yaqin. وما نزل من السماء إلى الأرض أشرف من اليقين. Tidak ada yang lebih mulia daripada keyakinan apapun yang turun daripada langit ke bumi. اللهم إننا اجتمعنا وأحبابنا هؤلاء نطلب رضاك وما عندك فمن علينا بالنصيب الوافي من علم اليقين وعين اليقين.
Ya Allah, kami ini berhimpun bersama dengan semua yang hadir di tempat ini menadahkan tangan kepada Engkau untuk kami meraih ridha daripadamu dan Kau anugerahkan kepada kami daripada ilmu yaqin, ainul yaqin dan haqqul yaqin. وألحقنا بأهل حق اليقين. Dan sempurnakanlah pemberianmu kepada kami untuk kami bersama dengan orang-orang ahli haqqul yaqin. إن اجتمعنا نريد وجهك. Sesungguhnya kami berhimpun di tempat ini semata-mata kerana Engkau. فاقبلنا على ما فينا. Kabulkanlah dengan apa yang ada pada diri kami. الصوفي فمن بلغ ثمرة حسن العمل والاتصاف بمقتضى خطاب الله عز وجل ورسوله المصطفى ذوقا وتحققا فهو الصوفي، فلا يسمى صوفيا إلا من وصل إلى رتبة عين اليقين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجة عن أبي هريرة، ورواه النسائي عن أبي هريرة وأبي ذر معا. أما من والاهم وسار في طريقهم مجتهدا ولم يبلغ بعد مرتبة عين اليقين فهو متصوف ليس بصوفي. وأما من والاهم ولم يكمل اجتهاده في السير بسيرهم فهو المتشبه بهم. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحكيم والترمذي والبيهقي في شعب الإيمان والطبراني وعبد بن حميد وابن أبي شيبة والبزار. قال الإمام عبد الله بن أبي بكر العيدروس في كتاب الكبريت الأحمر: الصوفي السالك الواصل المتمسك بالطريق المحب لهم، ومتشبه المتشبه المؤمن بطريقهم المحب لهم. ومن أحب قوما كان منهم. وفي الحديث الصحيح: المرء مع من أحب. الله أكبر. إذا عرفنا تعريف التصوف إذن فمن هو الصوفي؟ Kalau kita sudah mengetahui definisi tasawuf, kalau begitu orang-orang tasawuf itu siapa? Sufi itu siapa? قال: فمن بلغ ثمرة حسن العمل والاتصاف بمقتضى خطاب الله ورسوله ذوقا وتحققا فنازلته ثمراتها من المحبة والمعرفة الخاصة فهو الصوفي. Dikatakan bahwa sufi itu adalah orang yang sampai kepada peringkat mendapati buah daripada amal, buah daripada sifat-sifat yang mulia disebabkan melakukan amal dan sifat itu sesuai dengan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala secara hakikat, maka mendapati buahnya itu dan mendapatkan ridha dan juga cinta daripada Allah, orang itu adalah sufi. Allah la ilaha illallah. مهما لم يصل بعد ويفضي إلى رتبة عين اليقين فليس بصوفي بعد، وقد يكون ما يكون متصوفا أي طالبا للوصول إلى حقيقة التصوف. Orang itu tidak boleh dikatakan sufi selagi mana dia tidak sampai kepada peringkat yang dinamakan peringkat ainul yaqin. Yang belum sampai kepada peringkat ainul yaqin bukan dikatakan sufi tapi dikatakan mutasawwif, yakni orang yang mencari jalan untuk menjadi sufi. ولما سأل بعض الذين اختلط عليهم المفاهيم ولم يدوا الحقيقة الشيخ محمد عبد اليماني عليه رحمة الله تعالى: هل أنت صوفي؟ فقال: يا ليت أكون كذلك ويا ليت أصل إلى هذا الوصف وإنما أنا أحب أهل هذا الوصف. Ketika orang-orang yang keliru dalam memahami tentang tasawuf atau sufi ini bertanya kepada seorang alim bernama Syekh Muhammad Abduh Yamani, bertanya kepada dirinya, adakah kamu seorang sufi? Dijawab oleh beliau, andailah saya ini menjadi sufi, yakni saya ini bukan sufi, saya ini adalah orang yang cinta kepada mereka. وبذلك تعلم أن كلما أثير من المفاهيم الخاطئة عن التصوف ومعنى الصوفي إنما هي حياكة من قبل جهال ومن قبل متجاهلين
غرض من الأغراض، فأثر ذلك على سذج من كثير من المسلمين لم يدركوا الحقيقة. Oleh sebab itu ketika dihebohkan dengan pemahaman yang keliru tentang sufi atau tasawuf itu, mereka yang menimbulkan kekeliruan itu berdasarkan dengan kejahilan mereka sendiri untuk tujuan-tujuan tertentu. Apa yang mereka lakukan dengan cara pemahaman yang salah itu kadang-kadang dapat mempengaruhi kepada sebahagian daripada kaum muslimin. وأشار إلى رتبة الإحسان التي يقوم عليها التصوف وتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Dan disebutkan di antara tangga-tangga seseorang itu untuk sampai kepada peringkat sufi, dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan melalui konsep al-ihsan yang didefinisikan, yaitu hendaklah kamu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Bila kamu tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. ثم من والاهم من أجل الله تعالى وسار في طريقهم بحسب طاقته وجهده ولم يفضي بعد إلى مرتبة عين اليقين فهذا الذي يسمى متصوف. Adapun orang-orang yang mencintai orang-orang sufi dan mengikuti kepada mereka dengan bersungguh-sungguh dan berusaha, tetapi belum sampai darjat mereka kepada ainul yaqin, maka mereka itu adalah golongan orang mutasawwif, yakni yang berusaha untuk menjadi sufi. وبقي من يواليهم ويحبهم من أجل الله ولم يكمل اجتهاد في السير بسيرهم فهذا ليس بصوفي ولا متصوف ولكن متشبه ومحب. Adapun orang-orang yang cinta kepada orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, tetapi tidaklah usaha mereka itu sempurna dan perjalanan mereka itu tidak sempurna, tapi mereka suka kepada orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, maka mereka bukan sufi, bukan mutasawwif, tetapi orang yang menyerupai, yang suka kepada orang sufi. وذكر الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. Disebutkan di dalam hadis mengenai hal ini, barang siapa yang menyerupai akan satu kaum, maka mereka tergolong daripada kaum tersebut. والحديث يبين خطر التشبه. Hadis ini menjelaskan tentang betapa tentang besarnya atau agungnya sifat meniru dan menyerupai. وهكذا يوصل التشبه إلى الدخول في من تشبه بهم. Karena orang yang menyerupai orang lain itu menjadi peluang baginya untuk masuk dalam golongan orang yang ia menyerupai kepadanya. واستشهد بقول الإمام سلطان الملا عبد الله بن أبي بكر العيدروس رحمة الله تبارك وتعالى عليه ورضي الله عنه وعنا به في معنى الصوفي والمتشبه ومتشبه المتشبه، وهو أحد خواص أئمة الصوفية المحققين. Dan dinukil di sini kata-kata daripada Sultanul Mala Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, seorang yang dia arif, seorang yang tinggi kedudukannya, yang menyebutkan tentang hakikat sufi. وقال الإمام الحداد إنه انكشف إلى الإمام العيدروس من أسرار الطريقة كثير مما لم ينكشف لكثير ممن قبله. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan betapa besarnya kedudukan Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus yang dihayati olehnya sehingga terbuka baginya hal-hal yang belum ternampak sebelumnya. فقال الصوفي السالك الواصل الذي تم السلوك بالوصول إلى الله تعالى. Beliau Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus mengatakan sufi itu adalah seorang yang mengambil jalan dan menghayati jalan yang diambil untuk sampai kepada Allah. والمتشبه المتمسك بطريقهم المحب لهم. Orang yang menyerupai kepada adalah orang yang berpegang kepada jalan orang-orang sufi dan cinta kepada mereka. قال ومتشبه المتشبه المؤمن بطريقهم المحب لهم الذي لم يكمل
سير وبذل الوسع في اتباعهم. Adapun yang ketiga adalah orang yang menyerupai orang yang suka dan cinta kepada orang-orang tasawuf, yaitu seorang mukmin yang mengambil jalannya orang-orang tasawuf, namun pegangannya tidak seperti yang pertama yang menyerupai kepada orang-orang tasawuf. Suka kepada mereka, hanya pegangannya tidak kuat seperti sebelumnya. Maka ini dikatakan golongan mutasyabbihul mutasyabbih. وذكر حديث الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم من أحب قوما فهو منهم. Disebutkan di dalam hadis Nabi bersabda, barang siapa yang mencintai satu kaum maka dia akan digolongkan kepada kaum tersebut. وفي حصول الفائدة للمحب والموالي جاءنا أيضا في الصحيح سؤال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يعمل بعملهم فقال المرء مع من أحب. Mengenai tentang cinta kepada golongan orang-orang yang mulia ini di sisi Allah, diambil juga daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Seorang bertanya kepada baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, ada satu orang cinta kepada satu kaum tapi amalnya tak sama dengan kaum tersebut. Maka Nabi menjawab, seseorang akan dihimpunkan bersama dengan orang yang ia cintai.